Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, sekarang hari ini kita akan masuk topik 6. So topik 6 adalah tentang accounting for cash, iaitu macam mana kita nak buat accounts related to the cash transaction. Dan especially sebenarnya dia nama je accounting for cash, tapi kita nak fokus ini dia. Okey, tapi sebelum bank reconciliation. Okey, tapi sebelum tu kita nak cerita sikit. So accounting for cash, right? So kamu kena tahu definition lah. Untuk topik ini kamu kena tahu dua bahagian lah. Satu teori. Kalau teori tu kamu kena fokus lah. Kamu kena tahu definition of cash. Tengoklah cash tu daripada apa. Dia kata daripada coins, bank balance, money orders, checks. Itu pun cash. Sekarang ni dah ada macam-macam bentuk cash, macam e-wallet, macam boost, apa semua tu kan. So itu ada, kita panggil cash juga sekarang ni. Okay, so dekat tapi cash tu nama umum tau. Tapi sebenarnya cash tu kita biasanya kita akan terus masukkan dalam bank kan. Kalau perniagaan kita tu, cash kita dengan bank kita tu adalah sebenarnya perkara yang sama. Okey, kita anggap macam tu. Yang cash yang dekat dalam laci kita tu kita panggil cash on hands. Macam tu. So yang fokus untuk topik 6 ni adalah cash yang ada dalam bank. Okey, itu kita punya fokus. Okey, hari ni saya akan tunjukkan fokus. Okey, dekat sini record. Okay, dia kata cashbook cash. Kita akan fokus ini. Alright, kamu sudah belajar pasal CRG kan dan CPG. Okay, dalam topik ini CRG dan CPG kita combine jadi macam satu account. Dan yang ni kita panggil cashbook. Okay, cashbook ni buku tunai lah kat sekolah dulu kan. Alright, bila cashbook dia sebenarnya sama dengan CRG dengan CPJ, dia combination. So kalau you tengok dekat bahagian si debit tu, maknanya ni CRJ lah duit masuk. So bahagian kredit tu maknanya CPJ lah. Okay, kita satu. Yang nak pandang ni dia lari sikit lah, you pedulikan lah. Okay, katalah contoh kat sini ni adalah CRJ dengan CPJ yang telah dikombine dan kita panggil dia cashbook. Okay, untuk belajar topik ini kamu kena belajar sikit bentuk. Lama blur sangat kan. Okay, this is what we call penyata account statement. So dua benda ini, dua benda Allah ni kita akan buat comparison later. Dia sebenarnya maksudnya cashbook ni adalah duit kita yang kita record, duit kita dekat bank yang kita record. Okay, dan kan yang ni adalah duit kita yang dekat bank, duit yang sama tapi bank record. Tu isu dia. Okey, dan apa yang terjadi sebenarnya, isu dia ialah kita record baki kita akhir-akhirnya kita record macam dalam kes ni. Kamu perhatikan kita record kan, kita tolak kita cari carry forward, akhirnya kita dapat tengok alamak, yang ni dia. Sorry, okay, saya nak fokus ni satu benda. Yang kita nak fokus yang ni saja tau, yang bank ni je. Okay, yang bank ni je. Okay, yang cash kita tak tengok. Okay, kalau you perhatikan dekat sini baki bank dia. Okay, ni debit. Okay, jumlah dia kat sini, jumlah bank dia adalah dekat debit 53 kan. Dekat kredit dia kalau you total tu kredit dia sikit, jadi dia tolak lah dengan nombor ni. Bila tolak, ni baki dia. Okay, 32095. Alright, ini konon-konon kita yang record lah, accountant kita kat office tu record. Okay, 32095. Awak ingat kononnya. Tapi bila kamu tengok dekat penyata bank orang ni, penyata bank yang duit yang sama, kamu pastikan dia tengok. Okay, ni cara baca. Okay, ni debit, ni kredit, ni bank kan. Tapi kamu kena ingat satu benda, debit dekat bank maknanya duit keluar. Okay, Allah, BM pula. Okay, saya padam. Okay, debit dekat bank maknanya duit keluar tau. Okay, kredit dekat bank duit masuk. Dia terbalik, nak bagi tahu bahawa dia tolong pegang duit kita je. Kalau debit maknanya duit kita yang keluar, kredit tu duit kita yang masuk. Dia terbalik tau. Okay, kalau kamu perhatikan, kamu tengok kiraan ni bahagian balance. Bahagian balance dia 32098. Yang ini pula 32095. Macam lebih kurang je sikit lah. Dia macam jauh, macam beza dia macam ada beza. Apa benda ni
Kenapa berbeza? Okey. Sekarang ni perbezaan diorang berdua inilah kan kita kena belajar buat benda lah ni. Nama bendanya ialah bank reconciliation. So bank reconciliation adalah dalam bahasa Inggeris penyesuaian bank. Okey. Ni pelajar yang ada basic memang dah belajar. Tapi bentuk dia lain sikit tau. Kita nak fokus dengan account dengan metric punya metric punya format lain sikit. Okey. So tujuan dia adalah the process of comparing the bank balance of an account with company's balance. Dia reconcile ni macam sesuaikan. Apa yang terjadi berbeza? Ni sebab ni macam tu lah. Okay. Beza dia kenapa dia orang berbeza? Ada beberapa perkara lah. Saya tak nak cerita banyak sangat sebab nanti bila kita buat statement tu nanti you akan nampak kenapa dia orang berbeza. Inilah perkara-perkaranya. Alright. Tapi saya nak concentrate terus macam mana nak buat bank reconciliation. Alhamdulillah, sendawa, sorry. Okay, so this is the format of bank reconciliation that you are going to learn, and you will follow this format. So this one is the agak different. If you compare to the SPM punya level, jangan tengok buku SPM, tolonglah jangan tengok buku SPM. So the format yang dekat ada dalam matriculation punya format, dia hanya tidak bertembung kalau pelajar yang ada basic tu dia tahulah tu kalau saya kata bertembung. Yang penting ialah nilai ini balance cash, adjusted cash balance per bank mesti sama dengan benda ni. Itu isu dia. Itu yang benda yang kamu kena tahu. Alright. Okay. Sekarang kita akan cuba buat bank reconciliation. So kita akan refer to the first exercise. We will be referring to the exercise 1 to yang you punya module. Okay. Alright. Okay, kita akan mulakan buat bank reconciliation. So perkara pertama yang you kena ada bila nak mula soalan ni, kamu kena ada dua benda lah. Sebab tadi kata-kata bila kita nak buat bank reconciliation, kita kena ada nak compare cash book. Okay, this one is bank cash book. And you perhatikan, dia dah tulis highlight situ bank column. Duit di bank sahaja, yang ini adalah company record. Yang atas ni Okay, yang bawah adalah bank statement. Alright. Okay, sekarang saya akan pakai highlighter lah. Saya pakai highlighter warna kuning. Okay. Kita akan buat macam ni. Okay, langkah ni ialah, okay, pertama kamu kena perhatikan balance bank dekat cash book 6,500. Okay. Tapi balance bank dekat bank statement 6,133. Berbeza kan? Padahal dia benda yang sama. Kenapa berbeza? Ada orang menipu ke? Okay, kita nak kesan tau. Apa benda yang pelik-pelik kat sini? Okay, caranya ialah kita kena pakai, kalau you ada pembaris sekarang, saya cadangkan bila you nak belajar topik ini, you print lah. Kalau you tak ada iPad yang nak conteng-conteng ke apa, saya cadangkan you print kertas ni, you print soalan-soalan yang ada statement ni. Nanti korang pakai pen atau pembaris ke, potong-potong. Dia kita akan buat benda ni. Okey, pertama ialah kita akan check, kita akan garis, kita akan tanda mana transaction yang sama. Okey, maknanya accountants kat bank, accountants kat company record, dan bank pun record. Maknanya synchronize lah, betul lah. Okey, caranya ialah we have to compare debit. Okey, debit mesti compare dengan kredit. Okey, ni debit kan, kita mesti compare dengan kredit. Kredit belah sini. Ni kredit. Okey. Saya conteng. Saya tukar warna lain supaya you nampak. Okey, kredit mesti compare dengan debit. Okey, nampak? Sebab duit masuk di dalam account cash book kita letak debit, tapi duit masuk dekat bank statement dia letak kat kredit. So kita kena cari tempat yang betul ya. Okey, sekarang kita nak conteng. Alright, kita nak conteng. Conteng macam mana? Kita cari benda yang sama. Okey, kita start dengan debit. Dekat belah debit cash book, kita ada balance awal. Duit awal kita adalah 8010. Tengok situ. Kita cari sales 880. Cuba you tengok, ada tak sale 880? Saya nampak 880 dekat belah kredit, ada 880 dekat sebelah kredit. Betul lah tu. Okey, sekarang ada tak 150
Ada ni nampak macam ada 150, ada 150. Okey, sekarang kamu tengok 230 kamu cari. Tak ada. Biarkan. 450 cari belah kredit. Tak ada. Okey, biarkan. Right. Sekarang kita akan compare warna kuning ni, kita akan cari. Okey, sekarang kita tengok belah kredit cash bank. Belah kredit cash bank. Mula-mula 680. Cari 680. Ada dekat. Okey, 680. Ada tak dekat sini? Ada. Okey, sama. Okey, 1500 ada tak? Ada. Tanda. 300 cari. Ada. Sama. 420 cari. Tak ada. Tapi jeng kita kena perhatikan. 420 ni ada kes ada kes special. Okey, nanti dulu 320 cari. Tak ada. Okey, biarkan begitu ya. Okey. Sekarang kamu akan perhatikan ada beberapa nombor dalam cashbook dengan bank statement yang tidak bertanda, yang tidak diconteng oleh kamu. Okay, this is the numbers that you kena taken care of, right? So what we should do before that, kita kena baca additional information. Additional information yang pertama, check 16126204 with the wrong amount in cashbook. Cashbook salah, dia kata check 126. Mari kita tengok. Cari check 126. Oh, dia. Okey, kalau you perhatikan ni. Okey. Jangan tengok. Ni check 12604. Dia kata 402. Dia kata in cashbook wrong, salah. So maknanya nombor ni betul tau. Okey, nombor yang salah ni dia. Ni nampak tak check dia 12620, check yang sama kan? Dia buat 420. So accountants dekat yang dekat cashbook yang catat tu dia pening. Dia nak tulis 402 tapi dia tertulis 420. So this one kita starkan. Kita nak kena buat sesuatu ni. Okay, kita baca lagi additional information. Apa benda ni? Check received on 26 written by the bank due to non-sufficient fund. Check pada 26 hari bulan. Mana 26 hari bulan ni? Mana 26 hari bulan? Check the receive written by the bank. Kita terima. Ni dia. Receive Receive maknanya duit terima kan. Kalau duit terima dekat debit kan. Kita cari kat debit. Kita nampak ni 26 hari bulan lah. Okay, 26 hari bulan. Nampak tak 230. Ni dikata unsufficient. Unsufficient ni maksud dia ialah kamu Suki ni dia bagi kamu cek. Kamu pun happy. Kamu pun suka Suki. Kamu pun masuk dalam debit. Aku dah dapat duit daripada Suki. Kamu pun happy. Gitu kan? Okay, happy dapat 230. Tapi at the end, baru hujung bulan, baru kau perasan. Asal penyata bank tulis 402? Bukan. Kita salah. Kamu tengok kat penyata bank. Rupanya bank, cuba kamu cari dekat penyata bank kan. Asal tak ada duit masuk 230, tak ada duit masuk pun. Okay, kamu cari kat sini, tak ada kan 230. Okay, maksudnya bank dia dah beritahu sini kan. Bank kata mana ada duit Suki ni, tak ada duit pun. Dia tipu. Kau tahu tak tu cek tipu. Ataupun duit dia tak cukup, duit dia ada RM20, dia bagi kau 230. Mana boleh. So bank tak bagi, tak masukkan duit 230 dalam kamu punya duit ni. So tak ada 230. So kamu sebenarnya kan sedih. Kamu pun kenalah juga buang 230 tu sekarang. Okay, alright. Okay, itu kena saya cerita keadaan dia and all the entries on the bank statement are correct. Okay, by default when you want to prepare the bank statement, bila ada kesilapan, kamu kena anggap cashbook salah. Maknanya accountant tu gila, tak betul. Bank sentiasa betul. Bank always right. Okay, so having this idea, having this contoh-contoh, alright, we will be preparing the bank reconciliation statement. Okay. Okay, kita akan mula buat bank reconciliation statement. Okay, saya dah buat awal-awal sebab nanti nak tunggu saya tulis kan korang nangis dah tulisan saya macam cacing kerawit. Okay, so dia punya statement ni lah mula dengan tajuk. So kita buatlah Nur Sendirian Berhad bank reconciliation statement tarikh di 30 April. So we will be doing bank reconciliation ni every month tau. Okay,
So this one we will be doing for April 2020 lah. Okay, kita akan start dengan balance per bank statement namanya. Maknanya baki duit kita seperti yang dikatakan oleh bank statement. Okay, jadi kita patah balik. Kita tengok soalan tadi kan. Kita tengok yang kita dah conteng tadi tu. Okay, mana dia duit kita yang bank kata baki. Inilah dia. Okay, I'll terconteng dia. Ni. Tu kawan dia lain kau tak nampak apa. Okay, ni. Ni 6133. Right? So kita akan pun buat lah kan. Kita akan buat 6133. Letak kat ujung. 6133. Okay, tu baki yang bank kata. Okay. Apa yang kita akan tambah? Kita akan tambah nama dia ialah deposit in transit. Okey, apa dia deposit in transit? Deposit in transit dalam bahasa Malaysia ialah deposit dalam perjalanan. Apa yang dalam perjalanan? Contohnya macam ni. Accountant tu dah record kat buku akaun kita, dah catat duit masuk tau. Okey, duit dah masuk. Dia pun dah duit masuk. Lepas tu dia pun bagilah kat office boy, dekat office boy ni pun pergi bank dah lambat jalan jam. Dah pukul 6 petang. Pergi bank, ketuk pintu bank, ketuk, tak mau buka. Rupanya bank dah tutup. Dia pun sedih kan. Sedihnya ialah kerana dia tak dapat masukkan duit. Bila dia tak dapat masukkan duit, yang accountant dah record dekat cash bank, dah dapat duit, tapi bank tak tahu pun duit masuk. Sebab orang tadi nak masukkan duit, bank tak dapat. So tak tahu. Dah habis cerita, tutup lah 30 April. Kan 30 April hari tu habislah. Jadi bank terus buat statement. Bila bank keluarkan statement, tak adalah nombor yang duit masuk tu. Okay, so itu kita panggil deposit in transit. So deposit in transit, kalau you nak cari kat mana deposit in transit ialah, kita patah balik pada soalan tadi. Kita tengok statement. Deposit in transit ialah duit yang kita masukkan. Contoh duit masuk, cantik, cari yang belah debit ni, kita cari kat sini kan. Okay, kita cari yang kita masukkan. Ni dia, nampak yang tak bertanda tak jauh. Sekarang ni kita akan fokus benda yang tak bertanda. Jangan tengok benda yang dah bertanda. Bertanda tu maksudnya yang dah saya color kan tadi. Okay, Suki kau jangan layan. Okay, Marcos ni, tengok Marcos. Maknanya accountant dah record Marcos kan, dah record Marcos bagi duit. Okay, tapi bila you tengok dekat kredit, macam tak ada duit masuk kan. Seakan-akan bank tak tahu. So Marcos inilah yang kita panggil deposit in transit. Okay, sekarang kita tulislah dekat sini. Marcos ke kita panggil. Kalau dia seorang, kita terus pergi dekat dia je, 450. Kalau dia seorang terus pergi hujung. Kalau dia ramai, nanti kita kumpul dulu kat sini kita kumpul lah. Tapi dia tak ada sebab dia seorang je. Cukup lah Marcos 450. Settle lah. Okay, sekarang ni kita tengok format. Lepas tu kita tengok format. Kita tengok format cakap apa. Kalau kita nak buat bank statement, kita add deposit in transit, dah settle lah. Lepas tu dia kata error. Error ini ialah kalau dilakukan oleh bank. Tapi tadi kamu diberitahu yang salah tu bukan bank. So kita tak payah buat lah benda ni. Okey, sekarang kita akan buat outstanding check atau uncleared check. Okey, apa itu benda lah? Okey, dah settle kan? So kita tolak lah ni. Kita tolak outstanding check. Okey, outstanding check ialah terbalik cerita. Outstanding check ialah kamu dah record dekat buku cash book, kamu dah record nombor. Ni dekat kredit, duit dah keluar, accountant dah record, dah keluar. Konon-konon dah bayar duit. Kamu dah bagilah dekat A ni, Ali ni kamu dah bagi duit. Dah bagi duit. Ali ni dengan suka hati pergi ke bank. Okey, dah dapat duit kan? Ali pergi bank, ketuk pintu macam kes tadi lah, lambat. Okey, jalan jam, ketuk pintu bank, bank tak buka sebab bank dah tutup. Okey, Ali pun sedih. Okey, sedihnya kerana dia tak dapat ambil duit lah kan. Maknanya seakan-akan bank tak tahu duit kita keluar. Itu yang kita panggil outstanding check. Jadi sekarang kita kena bagi tahu bank lah, duit saya keluar. Caranya ialah kita masukkan, kita bagi tahu dekat bank recon duit kita keluar. Okey,
Okey, jadi padam lah. Jadi kita tengok mana maklumat yang kita nak dapat kalau kita nak tahu duit kita keluar. Okey, ni. Okey, kamu perhatikan yang tidak bertanda tidak bertanda bintang jangan tengok. Okey, ni kamu tengok 320. Oops. Okey, saya cantik. Kamu tengok 320 ni. Gopal Company. Bermaksud kita dah bagi duit kat Gopal. Gopal bawa balik cek. Okey, Gopal bawa balik cek. Lepas tu dia pergi bank tak sempat nak pergi bank nak clearkan cek tu. Jadi kalau kamu tengok dekat debit tak ada ni. Kan? Tak ada nampak 320. Bermakna 320 bank tak tahu keluar. Jadi kita tolong keluarkan lah. Okey, jadi itu yang kita kena record kat sini ni. Apa tadi? Gopal namanya okey, kita tulis lah Gopal. Jadi kalau satu kes letak hujung saja 320. Macam tu. Alamak, kita kena tanda lah sekejap. Saya kena turunkan bawah sikit. Sebab kita ada calculation sikit. Alright. So the calculation is kamu dah tambah deposit in transit ni. Okay, kamu dapat nombor lah. Dapat nombor. Berapa nombor tu? Kamu jongak ni. Okay, 6133. Lemah betul lah congak-congak ni kan. Okay, tekan calculator Sat. Okay, so 611 6133 tambah 450. Okay, dapat 6583. Okay, dah kan? Lepas tu tolak dengan 320. Tolak 320. Okay, dapat 6263. Gitu. Okay, alright. Dah. Biarkan cerita lah. Okey, sekarang ni inilah ceritanya. Jadi namanya ialah, nama 6263 ni ialah kita tengok apa benda lagi yang nak kena buat dekat pelarasan bank tu, apa lagi dekat format. Dia kata error. Tadi kita tengok kan bank kita tak ada error kan. Dah confirm bank tak error sebab dalam soalan kata yang salahnya kita. So tak ada error, so habislah cerita. Jadi jawapannya ialah dekat namanya ialah adjusted balance per bank statement. Macam tu. Okay, lepas tu buat garis 2. Sudah settle. Tu je. Okay, alright. Sekarang kita akan pergi ke next ialah okey, kejap Okey, kita akan sambung pula. Apa seterusnya? Seterusnya kita akan sambung bahagian kedua dalam bank record ni. Ni macam bahagian pertama. Sekarang bahagian pertama kita seperti dah buat penyesuaian untuk bank statement. Macam kita betulkan bank statement. Macam kau silap lah, aku ada benda ni macam tu. Okey, sekarang masanya ialah awak akan buat pembetulan, macam pembetulan lah dekat cashbook pula. So kita akan mulakan dengan balance per cashbook. Macam tu. Okey, so balance per cashbook kita nak cari, kita buka soalan tadi. Kalau kita nak tengok ke mana dia, ialah dekat sini. Biasanya kat sinilah tu. Balance CF tu. Okay, so 6,500. So kamu bawa lah nombor 6,500 tu, tulis kat sini. 6,500. Okay, kemudian kita akan tambah. Apa benda yang kita nak tambah ni? Okey, tengoklah format. Bergantunglah pada format yang kita nak tambah. Dia kata format kata kita akan tambah mana ni? Add note receivable. Okey. Note receivable atau tolak nervous charge. Kalau tak ada, tak adalah. Interest revenue, mana-mana hasil, dividend revenue ke, ada orang transfer duit ke. Okey. Tapi tak adalah. Kamu jangan risau sangat format ni. Kamu just tengok ni je. Okey, apa yang kamu tengok? Kamu akan lihat kalau kamu nak betulkan cash book. Okey, tadi kamu nak betulkan bank statement, kamu akan cari benda yang tak ada kat bank statement kan. Kalau you nak betulkan cash book, kamu akan cari benda yang tak ada dekat cash book. Okey, kita akan mulakan dengan duit masuk. Contoh duit masuk yang ada dekat cash book ada yang tak bertanda je Okey, kalau kamu tengok yang benda dekat cash book ni yang tak bertanda,
Kalau dia tak ada, dekat bank ada. Okey, cari dekat bank. Tengok ni. 220. Maknanya duit ada masuk dekat kita punya duit, dekat kita punya bank ada masuk. Kita tak tahu. Kita tidur-tidur rupanya aku ada investment, dan investment tu terus masuk bank. Kita tak tahu. Jadi bank tahu kan. Cashbook tak tahu kan. Okey. Kalau cashbook tak tahu, okey, benda lain tak ada. Ingat ni ya, so dividen. Awak tiru je lah. Tiru je perkataan dividen. Tulis situ. Sekarang disebabkan cashbook tak ada, kita tambahlah dividen. Nak tambah sikit sedap. Dividen receipt berapa tadi? 220 kan. Disebabkan tak ada lagi penerimaan yang lain, kamu boleh straight away pergi macam ni. Tapi kalau dia ada lebih, ada benda-benda lain lagi, kamu kumpul dulu kat tempat sini Okay. Tapi sekarang ni tak ada. Kamu buat 220. So kamu boleh total lah. Total. Macam tu. So dia punya total ni jongaklah kau. 0276720 kan. Okey, 6720. Okey, sekarang nama 6720 tak ada nama, biar je. Okey, so kamu akan tolak ialah apa. Kita carilah guidance. Kita tengok format. Tolaknya apa dia kata kalau tengoklah kod-kod ada non-sufficient. Kita macam pernah dengar tadi kan. Kod-kod ada kena charge apa-apa. Kod-kod lah ada kena bayar apa-apa. Okey, kena bayar apa-apa tu contoh ni. Standing instruction. Standing instruction ni macam contoh kita dah bagi tahu bank, tolong potong, tolong bayarkan bil tak bulan je. Aku tahu kau bayarkan macam tu tau. So standing instruction adalah arahan yang awal kita dah bagi kat bank tolong potongkan. Tahu. Okay, error. Error ni special case. Bank charge ni kita tengoklah nanti saya lupa nak cerita pasal error tadi kan. Okay, kita akan tengok error. Kita akan tengok error dulu sebelum saya total 6720 tadi tu. Kita kena betulkan balik. Okay, kita fokus error. Okay, error kita adalah ini. Sunmart Store 420 dengan 402. Macam mana kita nak betulkan? Saya kan suka biasakan ajar pelajar untuk berfikir secara logik. Common sense saja. Okey, kamu fikir. Saya conteng kat sini. Ni account cash. Salah kan? Kalau kita nak betulkan, saya conteng besar. Nampak tak? Saya besar-besarkan sikit. Ini account cash pula dah. Ini account bank yang accountant buat. Okey, dia letak 420 Okey. Ingat tak? Saya rasa macam saya ada cerita sikit lah dalam video pembetulan kesilapan, error correction. Macam mana kita nak betulkan? Kalau kita nak betulkan dalam accounting, kita tak boleh betulkan padam-padam macam tu. Silap padam pakai blanco je, patut padam pakai correction paper, tak boleh. Correction pen ke tak boleh. Dia kena buat macam ni. Dia kena padam macam ni. Kalau you credit 420, you debit 420, dikira macam habis konon-konon. Okey. Sekarang rekod yang betul. Rekod yang betul ialah 402 kan? 402. Nampak? Okey. Jadi kalau kamu tengok perbuatan benda baru yang you buat ialah you tambah 420 kan? Okey, you tambah 420 dan you kejap awak saya ni. Okey, you tambah 420 tapi you tolak kan. Kenapa saya tolak? Sebab 402 tu kredit kan. Tolak. Kalau kamu tolak beza dia macam mana tu? 10, so yang ni 8, pinjam 1. Mak zaman bila cikgu ni ngajar pakai congak macam ni. Okey. 18 beza dia. Okey. Tapi 18 ni duit kita kena duit kita tambah ke kurang? Nampak? Positif ke negatif? Okey. Kamu tengok situ duit kamu macam positif kan? Kalau kamu tolak tu nampak positif lah kan? Kamu tolak tu dapat positif. Bermaksud macam ni. Sepatutnya awak keluarkan duit 420 je. Tapi patutnya kamu keluarkan duit 402 je, ni yang betul kan. Tapi kau dah keluarkan 420, terbanyak. Kamu imagine macam ni. Kalau kamu sepatutnya bagi dekat orang duit
402, tapi kamu terbagi 420. Kamu seakan-akan terbagi duit banyak kat orang. Kamu nak buat apa kalau kamu terlebih bagi duit kat orang? Mestilah kamu ambil balik, betul tak? Jadi duit kamu masuk ke keluar? Mestilah masuk dalam company balik. Inilah tanda tambah tu. Okey, jadi ingat ya tambah. Jadi cara nak betulkan ialah tadi saya kena betulkan sikit lah. Okey, saya betulkan warna biru balik. Jadi yang tadi tu saya padam balik. Okey, tambah ni error correction. Birunya lain. Okey, warnanya lain. Okey, error correction. Boleh tulis gitu. Kalau kamu nak specify siapa yang salah, kesnya apa nama company yang salah tadi Kalau kamu nak macam nama salah tadi apa? Gopal Company, ataupun you can write the check number 126205. Boleh juga. Buat macam ni lah. Gopal tu error. Tulis Gopal pun boleh. Macam tu tau. So error correction ni tambahkan 18. Tambahlah. Jadi disebabkan dah ada 2 gini kan? Kamu kena kumpul sini sikit lah. 220, 18 macam tu. Ni padam So kita akan buat total lah. Jadi dia 2, 3, 8. Okay. So sekarang baru you total lah. Total kejap tekan calculator. So 6,500 tambah 238. 6738. 6738 kan? Settle kan? Okey, sekarang kita akan tolak. Tolak dia ialah apa-apalah tadi kita patah balik tadi. Tolak ni ialah kita dah settle yang ni kan? Ni dah settle, Gopal semua dah settle. Suki. Ingat tak tadi? Suki ialah sepatutnya duit kita tak ada 230 kan? Sepatutnya duit kita tak ada 230. Jadi kita kena buang lah balik. So nama yang kita nak kasih nama ialah non-sufficient fund. Tulis sini, non-sufficient fund pun boleh. Dia sebenarnya kan ni cek tendang. Dalam bahasa Melayu yang lebih sopan ialah cek tendang. Okey, jumlahnya ialah dah lupa dah tadi apa jumlahnya 230. Alright, kamu akan buat 230. Saya rasa ada benda lain. Kalau ada benda lain kamu letak tengah dululah. Okey, apa benda lainnya? Benda lainnya ialah kamu tengok kat bank, dekat bank statement. Apa benda ialah catat-catat tapi tak ada lagi ni. Ni 15 nampak? 10 220. Dia nampak pun Haslina, Madam Haslina tanda je 3 benda. Asal Madam tak tanda 80 ni nanti saya cerita kemudian pasal 80. Kita fokus pada 3 benda ni. Checkbook charge 15, bank charge 10. Tulisnya macam ni. Sekejap kita buat satu-satu lah. Checkbook charge. Checkbook charge. Checkbook charge ni ialah kamu buat checkbook. Kamu buat checkbook dekat bank, dia akan charge you RM15. Sebab ada buku kan. Kita beli buku daripada dia lah. Lepas tu tadi ada bank charge. Bank charge ni macam-macam lah kerja dia nak minta duit kita. Dia tolong kita buat segmen lah apa macam dia minta. Dia charge RM10. Benda yang dia charge ni kita tak tahu. Okay, kita tak tahu sebab kita baru tahu bila kita baca segmen. So sekarang ni duit aku berkurang. Jadi buatlah kat sini. Macam tu 10. Tambahlah kat sini, tolaklah kat sini. Okey, tadi awak perhatikan ada lagi satu benda tadi. Satu benda. Nampak? Insurans. Ni, insurans. Apa benda insurans ni? Insurans ni ialah rasanya kita tolong baik, kita suruh bank kutip ni. Kita suruh bank bayarkan insurans kita. Kita tak tahu. Sebab apa kita tak tahu? Kalau you cari dekat kita punya cash bank tak ada. Tak ada kan? Okey, jadi sekarang ni insurans belanja lah. Belanja insurans kita dah bayar. Tapi kita tak berapa jumlah tadi? 220 kita tolong bank kita minta bank bayarkan. Jadi insurans expense tambah je lah. Betul ke 220? Kita pantai kita tengok balik 220 kan? Okey, sekarang kau tekanlah calculator. Tekan.
Total semua bahagian tu. Okey, kejap saya tekan kalkulator. 230 tambah 15 tambah 10 tambah 220. Dapat 475. Kan? 475. Dah siap ni total tadi kan? Okey, sekarang nombor ni tolak lah. Kan? 475 tolak. Okey, 475 tolak 67 38. Dapat 62 63. Macam familiar je nombor tu kan. Kita besarkan sikit. Kita tengok keseluruhan. Kamu familiar apa tahu? Tengoklah. Sama kan? Sama kan? Kalau you dah dapat sama, kau happy lah, tepuk tangan. Sebab itu tanda-tandanya reconciliation you dah betul. Itu salah satu tanda. Alright, jadi kita kasih nama benda ni. Nama benda ini yang sama ini ialah adjusted. Okay, kejap. Adjusted balance. Dah lari dia, tak ikut line dah. Per cash book. Dah siap. Yay. Happy. Alright. So, korang dah siap. Dan cantik. Dan tulisan saya je tak cantik, tapi bank recon kamu dah betul lah. Okay. This is your bank reconciliation. Lupa tadi saya nak sentuh pasal benda ni. Okay. Perhatikan nombor 80 ni. 80. Okay. Kamu perhatikan 80 ini tidak termasuk dalam bank recon yang kita buat tadi. Okay. Kenapa? Ini sebenarnya ialah cek bulan lepas. Nak tahu dia cek bulan lepas, you tengok nombor dia 200. 1 dalam 200. Dan you perhatikan, nombor pertama cek yang you record pada bulan itu ialah 201. Maknanya, ini adalah cek yang bulan lepas punya yang orang tu duit debit keluar. Okey. Orang tu datang. Macam ni, bulan lepas kita bagi dia cek. Kita bagi dia cek, tapi dia tak pergi bank, dia tidur. Jadi bulan baru dia tidur lama, lepas tu bulan ni baru dia datang, dia pergi dekat bank, dia clearkan. Bank pun bayarkan 80. Yang ni kita jangan buat pembetulan. Kerana apa? Sebab yang ni kita dah betulkan pada bulan 3. Sebab yang ni bulan 4 punya recon kan. Yang 80 ni kita dah betulkan pada bulan 3 punya recon. So kamu jangan ambil. Okay? Alright.